Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Dan pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehinggalah ayat 19 daripada surah Al-Mursalat. So pada hari ini insya-Allah kita akan sambung bermula dari ayat 20 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فروتا ويل يومئذ للمكذبين. Baik, saya bacakan sampai ayat 28 sahaja dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 20, Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air benih yang sedikit dipandang orang. Ayat Allah Subhanahu wa taala ni ditujukan kepada mereka orang-orang musyrik yang mana mereka ini sentiasa mendustakan akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala kuasa menghidupkan semula manusia dari kematian mereka. Maka Allah Ta'ala datangkan ayat ni yang menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta manusia pada kali pertama. Kata Allah, Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ay alam nakhluqkum ya ma'syaral kuffar. Bukankah kami telah mencipta kamu, hai sekalian orang-orang kafir, mimma in dha'ifin haqirin, dari air yang lemah, haqirin, lagi rendah, hina, wa huwa nutfah, iaitulah an-nutfah, air mani. Manusia ni dicipta Allah Subhanahu wa taala daripada air mani yang hina. Kemudian daripada air mani yang hina ni Allah Ta'ala ubah kepada darah. Darah itu pula Allah Ta'ala ubah kepada daging. Allah Ta'ala susun susuk tubuh badan kita ni. Ada tulang pada bahagian dalam, kemudian ada daging pada bahagian luar, ada pendengaran, ada penglihatan dan seterusnya. Yang mana ini semua membuktikan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. So kalau Allah Ta'ala kuasa mencipta manusia pada kali pertama sehinggakanlah kita wujud sekarang ni,
maka sudah tentu pasti Allah Ta'ala boleh mencipta kita, menghidupkan kita kali kedua nanti. Kerana kalau kita gunakan akal logik kita manusia ni, kalau Allah kuasa mencipta manusia kali pertama hanya daripada air mani yang hina, maka sudah pasti Allah Ta'ala kuasa menghidupkan semula manusia yang telah mati, yang mana susuk tubuh badan dia sudah pun pernah ada, bentuk rupa dia sudah pun pernah ada. Bahkan kalau kita mengukur dengan akal logik kita manusia, penciptaan kali kedua itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala berbanding penciptaan kali pertama. Walaupun hakikatnya tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mencipta manusia, sama ada menghidupkan kali pertama ataupun menghidupkan kali kedua. Maka penciptaan kita ni mengingati, merenungkan asal mula penciptaan kita, satu perkara yang sangat penting ya, bagi meyakinkan kita bahawa akhirat itu ada, bahawa hari kebangkitan itu ada, bahawa kita akan dibangkitkan semula daripada kubur-kubur kita nanti, memang tiada keraguan padanya. Bahkan dengan mengingati asal mula penciptaan kita dari air yang hina ni, banyak mendatangkan manfaat kepada kita. Maka para ulama kita mengatakan begini, qabla an tatakabbara ala ahadin tadhakkar asla khilqatik. Sebelum engkau sombong kepada orang lain, maka ingatilah asal mula penciptaan engkau. Kalau engkau rasa nak sombong, nak meninggi kepada orang, ingatlah semula siapa sebenar diri kita ni. Adakah kita patut menyombongkan diri kepada orang? Adakah kita memandang diri kita tinggi dan rendah kepada orang? Adakah kita layak memandang diri kita ni mulia dan hina orang lain? Padahal kita dicipta Allah Ta'ala mimma immahin, daripada air yang hina. So tidak sepatutnya kita menjadi manusia yang suka menghina kerana asal mula penciptaan kita daripada yang hina. Tidak sepatutnya kita merasa tinggi dan mulia kerana asal mula penciptaan kita adalah daripada air yang hina. Maka qabla an tatakabbara ala ahadin, sebelum engkau menyombongkan diri kepada orang lain, tadhakkar asla khilqatik, maka ingatilah asal mula penciptaanmu. Daripada sini juga dapat perlu untuk kita ambil pengajaran bahawa idza da'atka nafsuka li ta'si khaliqika, idza da'atka nafsuka li ta'si khaliqaka fatadhakkar asla khilqatik. Apabila nafsumu mengajak engkau supaya bermaksiat kepada Allah Ta'ala yang menciptamu, maka ingatilah asal mula penciptaan kita. Kalau kita rasa nak bermaksiat kepada Allah, nak menderhaka kepada Allah Ta'ala, maka salah satu perkara yang penting untuk kita ingati ialah, ingatlah ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencipta kita daripada air yang hina. Patutkah kita menderhaka, bermaksiat kepada Allah, padahal kita dicipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bahkan Allah Ta'ala hanya cipta kita daripada air yang hina. Zakirhum bi aslihim kay la yu'jabau bi ahwalihim. Kalau ada orang yang merasa hebat diri, kalau ada orang yang takjub dengan keadaan mereka, maka ingatkanlah kepada mereka bi aslihim, akan asal usul mereka. Kalau ada orang yang rasa hebat diri, rasa tinggi diri, rasa pandai sangat, rasa mulia sangat, maka zakirhum bi aslihim, ingatkan asal usul mereka. Kamu tak payahlah nak sombong, kamu tak payahlah nak angkuh sangat. Ya, ingat, kamu ni bukan dicipta daripada emas, bukan dicipta daripada mutiara,
tetapi engkau semua dicipta daripada air yang hina, ya. Maka at-tafakkur fi khalqil insan, memikirkan penciptaan manusia, ya, dilalatul khalqi 'alal ba'ts, itu bukti bahawa makhluk ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut pada ayat ni bahawa manusia ni dicipta Allah Taala daripada mimma'im mahin, daripada air yang hina. Kemudian Allah Taala ubah sehinggakanlah jadi kita manusia macam sekarang. So kalau dengan itu Allah Taala kuasa mencipta kita menjadi manusia seperti sekarang, maka sudah tentu, bahkan pasti, Allah Subhanahu wa taala kuasa menghidupkan kita semula selepas kematian kita nanti pada hari kiamat. Dan ayat Allah Taala ni mengajarkan kepada kita supaya kita sentiasa menjadi manusia yang humble, manusia yang merendah, bukan manusia yang meninggi, sombong dan takbur. Kerana kita ni bukanlah dicipta dari sesuatu yang mulia, so tak patut kita memandang diri kita mulia. Andai kata kita sentiasa buat amal-amal kebaikan sekalipun, kita tak patut memandang diri kita dengan mulia. Maka dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, janganlah kamu memandang diri kamu sebagai orang yang suci, janganlah kamu memandang diri kamu sebagai orang yang mulia, orang yang tinggi. Tidak, tak boleh. Kita berusaha ke arah sana, betul. Kita berusaha macam mana nak mensucikan diri kita, macam mana supaya kita mulia di sisi Allah, macam mana supaya tinggi darjat kita di sisi Allah, itu betul. Tetapi menganggap diri kita bersih, menganggap diri kita mulia, menganggap diri kita tinggi, ini satu perkara yang tidak patut bagi seorang manusia, bagi seorang insan yang dicipta Allah Subhanahu wa taala daripada mimma'im mahin, daripada air yang hina. Ya, maka kita tidak perlu untuk berbangga diri. Maka dikatakan mahma'ala nasabuka fa asluka mimma'im mahin. Walau tinggi macam mana pun nasabmu. Saya ni nasab orang-orang mulia ni, dia kata. Ayah saya fulan, datuk saya fulan, datuk kepada ayah saya fulan, datuk kepada datuk saya fulan, orang-orang hebat semua. Ingat, mahma'ala nasabuka, walau tinggi mana pun nasabmu, tetapi asalmu tetaplah mimma'im mahin. Asalmu tetaplah daripada air yang hina. Ya? Engkau berada pada kedudukan mana pun hari ini, jawatan apapun yang ada pada dirimu hari ini, penciptaanmu, asal usulmu tetaplah daripada mimma'im mahin. Maka selama kita manusia, tak patut, tak layak kita untuk menyombongkan diri, ya, kepada sesama manusia, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat 21. Pada ayat 21 Allah Taala berfirman, faja'alnahu fi qararin makin, lalu kami jadikan air benih itu pada tempat penetapan yang kukuh. Ya. Pada ayat 20 Allah Ta'ala sebut bahawa manusia dicipta daripada mimma'im mahin, daripada air yang hina. So air yang hina ni iaitulah air mani. Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 22, pada ayat 21, faja'alnahu faja'alna hadzal ma', kemudian kami jadikan air ini, air mani tadi, fi makanin hasinin, ya, dalam satu tempat yang terlindungi. Pada dalam satu tempat menetap yang terlindungi. Ya. Apa dia? Wa huwa rahimul mar'ah, iaitulah rahim perempuan. Jadi rahim perempuan tu Allah Ta'ala bahasakan dengan qararim makin, ya, tempat yang kukuh, tempat yang terbentengi, tempat yang terlindungi dibuat Allah. Ini satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya.
mohon maaf, dalam perut seorang ibu yang mengandung tu macam-macam, ada kotoran, ada macam-macam. Tetapi rahim ni, ya, ia satu tempat yang spesial. Ia satu tempat yang dilindungi Allah Ta'ala, satu tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rahim itu tak boleh dinodai, tak boleh dikotori, dan tak boleh diputuskan. Maka wajib silaturrahim, kerana ia sesuatu yang mulia, bahkan berasal daripada nama Allah Ar-Rahim. Di situlah Allah Ta'ala tetapkan manusia. Di situlah Allah Ta'ala letakkan al-ma'im mahin tadi. Ma'im mahin, air yang hina, iaitulah air mani tadi. Allah Ta'ala buat sedemikian rupa rahim itu terjaga, selamat, ya. Ini bahagian daripada ri'ayatullahi lil insan fi batni ummi. Inilah bentuk penjagaan Allah Ta'ala kepada manusia dalam perut ibu dia, ya, sehingga kan tidak bercampur dengan kotoran, sehingga kan tidak bercampur dengan zat-zat yang lain, asam dan lain, tidak bercampur. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui apa yang berlaku dalam rahim itu. Maka dalam Quran Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, apa jua yang ada di langit dan di bumi. Dialah Allah Ta'ala yang membentuk rupa kamu fil arham, semasa berada di dalam rahim. Dalam rahim itulah Allah Ta'ala letak air mani tadi yang hina tu. Kemudian di dalam rahim itu pula lah Allah Ta'ala bentuk seorang insan yang lemah, yang kecil, yang tak berdaya. Tapi malangnya begitu banyak manusia selepas keluar daripada tempat itu menjadi pembangkang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, ya, bahawa bukankah kami cipta manusia itu daripada air mani, ya, fa idza huwa khasimun mubin, tetapi selepas itu dia menjadi seorang pembangkang yang nyata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal iyadzu billah. Baik, kita teruskan ayat 22. Ila qadarin ma'lum, hingga ke suatu masa yang termaklum. Ya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan ma'in mahin, air yang hina tadi, iaitulah air mani, fi qararin makin, di dalam rahim ibu yang kukuh, yang terjaga itu, ila qadarin ma'lum, ay ila waqtin mahdudin wa ma'lumin indallahi azza wa jal, sampai kepada masa tertentu dan yang diketahui di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sudah tertentu masa dia sampai bila. Yang mengetahui itu siapa? Allah Ta'ala. Tak ada sesiapa yang tahu berapa lama air mani itu berada di dalam rahim sampai dia terbentuk menjadi manusia. Al-qadarul ma'lum huwa muddatul haml. Yang dimaksudkan kadar yang dimaklumi dekat sini atau yang termaklum ni ialah masa kehamilan. Berapa lama? Hanya Allah Ta'ala sahaja yang lebih tahu. Maka kalau kita pergi jumpa doktor, doktor kata insya-Allah akan lahir sekian bulan sekian,
sekian hari bulan. Tapi bila kita follow, selalunya tak tepat. Saya ingat lagi dulu masa isteri mengandung, pergi jumpa doktor, tiap-tiap bulan kita pergi jumpa doktor. Doktor ramalkan akan lahir pada akhir bulan Ogos. Tetapi ternyata yang berlaku pada awal bulan Ogos. Kita tak salahkan doktor tu, kerana memang Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui secara pasti sampai bila berada di dalam rahim. Ada yang sampai beberapa bulan sahaja, ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 9 bulan, ada kurang daripada situ, bahkan ada yang lebih daripada situ. Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. Yang jelas, rahim itu walaupun ia tempat yang kukuh, yang terjaga, yang dilindungi, tetapi itu bukanlah tempat untuk menetap. Ya, bukanlah tempat untuk menetap sampai masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan keluar daripada rahim tersebut dan dia akan berpindah kepada alam dunia ini. Ya. Baik, kita teruskan ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, faqadarna fa ni'mal qadirun, serta kami tentukan keadaannya, maka kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan tiap-tiap sesuatu. Ya, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut faqadarna, maka kami tentukan. Tentukan apa? Ala khalqihi, penciptaannya, wa taswirihi, dan bentuk rupanya, wa ikhrajihi, dan keluarnya daripada rahim itu. Fa ni'mal qadiruna nahnu, maka sebaik-baik yang menentukan ialah kami, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka di dalam rahim itu Allah Ta'ala lah yang menentukan, mulai daripada bentuk rupa wajah dia, bahkan sampai takdir-takdir Allah tentukan semasa berada di dalam rahim. Maka dalam hadis dikatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Manusia ni berada dalam perut ibu mereka selama 40 hari, itu dalam bentuk nutfah, air mani. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, selepas itu air mani tadi berubah menjadi alaqah, darah ataupun sesuatu yang menempel pada dinding rahim dalam tempoh masa 40 hari. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, summa yakunu mudghatan mithla dhalik, lepas itu dia akan berubah menjadi daging dalam tempoh masa 40 hari juga. Maka 120 hari dia mulailah terbentuk rupa manusia di dalam rahim. Ya, pada saat itu Allah Ta'ala pun tiupkan roh dan memerintahkan kepada malaikat supaya menuliskan 4 takdir utama dalam hidup manusia. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id, untuk menuliskan ajal dia, rezeki dia, amal dia, apakah dia orang yang bahagia atau malah nanti akan menjadi orang yang celaka. Ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semasa manusia berada di dalam rahim ibu dia. Ya, Allah mengatakan fa ni'mal qadirun, kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan tiap-tiap segala sesuatu. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji diri Allah Ta'ala sendiri pada ayat ini. Kenapa? Adakah Allah Ta'ala hendak berbangga dengan dirinya? Bukan sekadar itu, tetapi Allah Ta'ala ingin mengajar kita, ya, ingin mengajar kita bahawa Allah Ta'ala lah sebaik-baik yang berkuasa dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu. Baik, kita teruskan ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, wailun yawma idzil lil mukazzibin, kecelakaan besar pada hari itu
bagi orang-orang yang mendustakan kekuasaan kami. Ya. Pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala bercerita tentang kekuasaan Allah, yang mana itu membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuasa untuk menghidupkan semula atau membangkitkan semula orang yang telah mati. Salah satu bukti kukuh dia ialah penciptaan manusia kali pertama. Bagaimana proses dia Allah Ta'ala boleh jadikan seorang manusia, itu satu proses yang luar biasa yang membuktikan bahawa Allah Ta'ala kuasa nanti membangkitkan semula orang yang sudah mati. So kalau masih ada orang tidak percaya, maka dia nanti akan celaka, akan mendapat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Baik, kita teruskan ayat 25. Pada ayat 25 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulai menjelaskan kepada kita tentang kuasa Allah Ta'ala lagi, ya, kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana sepatutnya membuat manusia tidak berani menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penampung dan penghimpun penduduknya. Ya. Alam naj'alil hadhil ard, bukankah kami telah menjadikan bumi ini, allati ta'ishuna 'alaiha, yang mana kamu hidup di atasnya, ya, tadammu 'ala dhahriha ahya, ya, yang mana dia menghimpun pada bahagian atasnya orang hidup, wa fi batniha amwat, dan di dalam perutnya, dalam perut bumi itu maksudnya orang-orang mati, ya. Jadi kita bahaskan sekaligus ayat 24, ayat 25 dan ayat 26. Allah mengatakan, alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi ini kifata. Kifata maknanya kata para ulama ad-dhammu, menghimpunkan. Menghimpunkan apa bumi ini? Ahya wa amwata, menghimpunkan yang hidup dan yang mati. Jadi bumi ini dicipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghimpunkan seluruh orang yang hidup dan orang yang mati. Ini kuasa Allah Ta'ala yang luar biasa. Orang-orang yang hidup dihimpun Allah Ta'ala di atas tanah. Tak terhitung berapa sebenar jumlah manusia yang ada di atas tanah. Manakala mereka orang-orang yang telah pun meninggal dunia, Allah Ta'ala jadikan mereka berada di dalam tanah. Jadi bumi ini Allah Ta'ala jadikan menghimpun orang-orang yang hidup di atasnya dan menghimpun orang-orang yang mati di bawahnya, ya. Maka ini juga menjadi salah satu tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Salah satu tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mencipta bumi, ya. Dan di sini juga terdapat pengajaran bahawa orang-orang yang mati itu sepatutnya ialah dikuburkan, ya. Maka dikatakan fakadzalikal kubur, demikian kubur, hiya min ni'amillahi ala ibadihi al-amwat. Kubur itu bahagian daripada nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang mati. Jadi manusia disyariatkan untuk dikubur, hifzan li ajsamihim, supaya jasad mereka terjaga, tidak dimakan binatang dan lain sebagainya. Wa karamatan li arwahihim, dan itu supaya menjadi satu kemuliaan, karamah kepada roh-roh mereka, ya. Jadi Allah Ta'ala menjadikan bumi ini menghimpunkan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup ada di atas muka bumi ini, manakala orang yang mati ada di dalam bumi, ya. Kita lanjutkan ayat 27. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا.
dan kami telah jadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang, dan kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga. Ini Allah Ta'ala menjelaskan lagi tentang kekuasaannya. Antaranya ialah waja'alna fiha jibalan. Allah Ta'ala menjadikan gunung ganang sawabit, yang menetapkan, ya, supaya bumi ini tidak bergegar. Aliyat, yang begitu tinggi. Ya, jadi gunung ganang itu satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana gunung ganang ni Allah Taala jadikannya sebagai syamikhat, ya, sebagai gunung ganang yang tinggi menjulang, dan ia merupakan pasak kepada bumi ini supaya bumi ini tidak bergegar. Selain daripada itu, wa asqainakum ma'an furata, dan kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar yang memuaskan dahaga. Ini semua Allah Ta'ala sediakan di atas muka bumi. Bumi ini Allah Ta'ala cipta begitu luas sehingga kan manusia boleh hidup di atasnya dan orang-orang yang mati ditanam di dalamnya. Bumi ini Allah Ta'ala jadikan ada padanya gunung ganang sehingga kan tidak bergegar. Kita boleh hidup dengan selesa di atasnya. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita air minum ma'an furata, air tawar yang memuaskan dahaga. Ini semua adalah nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Andai kata bukan Allah Ta'ala yang mengurniakan ini, maka segala-galanya ini sudah tentu tidak akan ada. Maka ayat ini mengajar kita litta'ammul fi badi'i khalqillah, supaya kita merenung penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bila mana kita melihat air yang mengalir, air yang tawar bersih mengalir, maka renung bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh jadikan itu bagi kita. Bila mana kita memandang kepada gunung ganang yang tinggi menjulang itu, renungkan betapa maha besar kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta gunung ganang di atas muka bumi ini sebagai pasak kepada bumi ini, sehingga akan ianya tidak bergegar, sehingga akan manusia boleh hidup selesa di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. So ini adalah satu nikmat kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang patut untuk sentiasa kita renungkan, untuk sentiasa kita ingati. Jangan pernah lupakan akan kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala ni. Bila mana kita sentiasa merenungkan dan memperhatikan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu akan membuat kita mengakui diri kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang amat memerlukan kepada Allah, hamba yang takut kepada Allah, hamba yang sentiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau kita lupa daripada memperhatikan, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, itu boleh membuat kita jadi sombong, derhaka, angkuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat 28. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa dalam konteks ini? Nikmat-nikmat pemberian Allah. Ya, Allah Ta'ala dah bagi kepada manusia pelbagai nikmat. Ada nikmat bumi Allah Ta'ala cipta, di mana bumi ini menjadi tempat kita hidup dan tempat kita mati. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumilah kamu dicipta, dan kepada bumilah kamu dikembalikan, dan daripada bumilah nanti kamu akan dikeluarkan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah memberikan pelbagai nikmat, antaranya gunung ganang yang membuat bumi ini tidak bergegar.
dan aliran air yang tawar yang dapat menghilangkan dahaga. So kalau masih lagi manusia mendustakan ini semua, masih lagi menderhaka kepada Allah, padahal Allah telah mengurniakan banyak nikmat yang luar biasa kepada kita, maka waillah bagi mereka, kecelakaan besarlah bagi mereka, azab seksa Allah Ta'ala lah untuk mereka. Baik, so ayat 20 sampai ayat 28 yang kita bahaskan pada hari ini menyampaikan 2 poin penting kepada kita. Pertama ialah kita perlu untuk sentiasa merenungkan penciptaan kita sebagai manusia, supaya kita betul-betul percaya Allah Ta'ala kuasa menghidupkan kita semula, dan merenungkan penciptaan kita itu dapat membuat diri kita menjadi manusia yang humble, yang tawadu, tidak menyombong diri kepada manusia, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita patut untuk sentiasa juga merenungkan kuasa Allah Ta'ala serta nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita melalui kuasanya, seperti bumi yang Allah cipta sebagai tempat manusia berhimpun, gunung ganang yang Allah Ta'ala cipta untuk menjadi pasak kepada bumi, air tawar yang mengalir yang menghilangkan dahaga kita. Ini semua patut kita renung, kita fikirkan, kita tadabbur, sehingga akan membuat kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersyukur kepadanya. Dengan itu kita banyak melakukan ketaatan dan meninggalkan segala maksiat. Kalau kita masih lagi tidak mahu, maka kecelakaan besarlah yang akan ditimpakan kepada kita. Waliyadzubillah. Mungkin sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.